Isra' Mi'raj. Hai, Assalamualaikum. Rasanya masih belum terlambat lagi lah kalau saya nak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton video kali ini. Pada video kali ini saya akan membawakan satu tajuk, iaitu Isra' dan Mi'raj. Saban tahun, setiap tahun kita menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Tapi apakah makna di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Mari kita saksikan video kali ini. Okey, Isra' dengan kata lain membawa maksud perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj pula membawa maksud perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada sekitar tahun 621 Masihi dengan tarikh 27 Rejab, ataupun tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan. Kenapa tahun ini disebut sebagai tahun kesedihan? Kerana pada ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW telah kehilangan pakciknya yang bernama Abu Talib. Pakcik Nabi Muhammad ni pakcik yang paling disayangi oleh baginda. Kerana walaupun bukan seorang yang Islam, tapi bagi dia selalu menolong Rasulullah dalam setiap apa juga keadaan. Dan kedua pula, baginda Rasulullah SAW telah kehilangan isterinya yang dicintai, iaitu Sayyidatina Khadijah, yang merupakan isteri pertama baginda. Dan cukup dengan itu juga, ada satu lagi peristiwa yang dimana dah diceritakan dalam peristiwa video sebelum ni, iaitu hijrah ke Taif. Di mana ketika hijrah ke Taif ni, baginda telah disambut dengan layanan yang buruk oleh penduduk Taif dan dihalau keluar oleh budak-budak, dilempar dengan batu oleh penduduk Taif. Jadi disebabkan tahun berlakunya peristiwa-peristiwa yang sedih menyayat hati ini, tahun tersebut telah dinamakan sebagai tahun kesedihan. Bagi mengubati kesedihan yang dihadapi oleh Rasulullah, Allah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi diutuskanlah malaikat Jibril dan Mikail berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu dibelahlah dada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dan Mikail tadi kemudian membelah dada Nabi Muhammad dan dibersihkan hati Nabi Muhammad. Harus diingat, yang pembersihan hati Nabi Muhammad ni bukan bermakna Nabi Muhammad ni mempunyai hati yang kotor. Salah, itu tanggapan yang salah. Tapi Nabi Muhammad dibersihkan hatinya di atas kebersihan. Contohlah, kita baru beli kereta tu baru berkilat lagi, tapi kita sayangkan kereta tersebut, kita polish bagi berkilat lagi. Jadi itulah definisi yang tepat untuk menggambarkan situasi ketika itu. Setelah berlakunya peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad ni, didatangilah satu makhluk yang bernama Buraq. Buraq ni dia boleh melangkau perjalanan sejauh mata memandang dalam sekelip mata. Kita kelip mata, dia dah jauh mata memandang. Macam itulah lebih kurang. Ketika berlakunya peristiwa Isra', iaitu perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad telah singgah ke beberapa tempat. Antaranya adalah ladang kurma yang subur. Malaikat Jibril menjelaskan bahawa nama tempat itu adalah Yathrib, atau juga dikenali dengan Thayyibah, yang sekarang ini dikenali dengan nama Madinah. Dan juga baginda telah singgah di suatu tempat yang bernama Madian, tempat Nabi Musa AS melarikan diri dari buruan Fir'aun. Kemudian baginda telah singgah ke satu tempat yang bernama Bukit Tursina, di mana bukit ini merupakan tempat di mana Nabi Musa AS bercakap-cakap dengan Allah. Dan Nabi Muhammad juga telah singgah di satu tempat yang bernama Baitul Laham, di mana tempat ini merupakan tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian telah diperlihatkan dengan beberapa peristiwa ajaib sepanjang tempoh Isra' yang berlaku. Antaranya, baginda telah diperlihatkan dengan satu kaum yang bercucuk tanam dan terus menuai. Malaikat Jibril menerangkan bahawa itulah balasan orang yang membelanjakan hartanya kepada jalan kebaikan dan ikhlas. Baginda juga telah terhidup satu bauan yang harum. Kemudian malaikat Jibril menerangkan yang itu adalah bau daripada kubur Masyidah dan keluarganya.
Mereka dibunuh oleh Firaun kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu mengakui Firaun sebagai Tuhannya. Itu adalah antara beberapa peristiwa ajaib yang saya boleh terang ringkaskan daripada peristiwa Isra' ni. Ada lagi peristiwa Isra' yang berlaku tapi tidak saya kongsikan dalam video ini. Kesampainya Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, baginda telah melakukan solat sunat 2 rakaat. Dan selepas itu bermulalah kisah Mi'raj, di mana kisah ini menceritakan Nabi Muhammad diangkat ke langit daripada Masjidil Aqsa. Sepanjang peristiwa ini baginda telah berjumpa dengan bermacam-macam rasul lagi di atas langit. Di langit yang pertama baginda berjumpa dengan Nabi Adam, dan di langit yang kedua baginda berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan di langit yang ketiga baginda berjumpa dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat baginda berjumpa dengan Nabi Idris, di langit yang kelima baginda berjumpa dengan Nabi Harun, dan di langit yang keenam baginda berjumpa dengan Nabi Musa. Dan memasuki langit ketujuh, baginda Nabi Muhammad SAW telah berjumpa dengan bapa kepada segala Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Dan pada langit ketujuh juga baginda telah berjumpa dengan beberapa umatnya. Kemudian baginda bersalaman dengan umatnya itu tadi, dan baginda berjumpa semula dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim memberi satu saranan, perintahkanlah umatmu untuk menanam tanaman syurga. Baginda terus menjawab, apakah yang dimasukkan dengan tanaman syurga itu? Nabi Ibrahim menjawab, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya tanaman syurga itu sangatlah baik dan sangatlah luas. Jadi marilah kita bersama mengamalkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baginda telah diperlihatkan dengan telaga Kausar yang merupakan telaga miliknya sebenarnya. Kemudian baginda masuk ke dalam syurga, diperlihatkan suasana dalam syurga itu macam mana, dan baginda dapat melihat sesuatu yang tidak boleh digambarkan dengan fikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah disebut oleh mulut. Sesungguhnya syurga itu merupakan satu tempat yang tidak langsung boleh dibayangkan oleh manusia. Dan kemudian baginda telah diperlihatkan dengan suasana dalam neraka. Dan di neraka itu ada penjaganya yang bernama Malaikat Malik yang tidak pernah senyum walaupun sesaat. Baginda telah diperlihatkan dengan bermacam-macam jenis siksaan yang menimpa di neraka. Dan baginda telah menyebut terdapat lebih ramai wanita daripada golongan lelaki di dalam neraka. Terdapat banyak golongan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad semasa peristiwa Mi'raj ni. Dalam neraka banyak golongan yang diceritakan. Antaranya saya sebut satu, iaitu golongan yang memakan daging yang busuk, sedangkan ada daging yang segar di sebelahnya, tapi dia memakan daging yang busuk. Hal ini diterangkan Jibril menyatakan mereka inilah golongan yang sudah pun berkahwin tetapi memilih untuk melakukan zina. Jadi banyak lagi golongan-golongan dalam neraka yang diceritakan, dan saya tak sempat untuk menuliskan dalam video kali ini. Kemudian Rasulullah SAW telah diangkat ke Sidratul Muntaha, dan baginda tanpa diiringi oleh malaikat Jibril telah berjumpa dengan Allah. Dan dari sinilah Allah telah menurunkan perintah solat kepada Nabi Muhammad dan kaumnya. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW telah turun ke langit yang ke-6. Di situ baginda berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau? Nabi Muhammad lalu menjawab, Allah telah memerintahkan aku dan umatku untuk solat 50 waktu sehari dan semalam. Kemudian Nabi Musa membalas, aku tak yakin bahawa umat kau dapat melakukan hal ini, kerana aku dah cuba pada umat aku, tapi masih lagi mereka lalai untuk melakukan. Apa kata kau memohon kepada Tuhan untuk meringankan lagi solat, turunkan sikit waktunya. Jadi Nabi Muhammad SAW mendengar cadangan daripada Nabi Musa, telah berjumpa dengan Allah, dan Allah telah menurunkan kepada 45. Berjumpa semula dengan Nabi Musa, Nabi Musa sekali lagi berkata perkara yang sama.
aku tak yakin bahawa umatmu akan dapat melakukan solat 45 waktu. Jadi Nabi Muhammad telah berjumpa lagi dengan Allah dan mintalah kurang diskaun bagi. Dan peristiwa ini berlanjutan sampailah ke 5 rakaat. Walaupun waktu solat telah dikurangkan sehingga menjadi 5, masih lagi Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk memohon keringanan lagi terhadap solat. Tapi Nabi Muhammad kata dia malu untuk berjumpa lagi dengan Allah. Dan Allah memberitahu bahawa solat 5 rakaat adalah sama seperti ganjaran solat 50 rakaat itu tadi. Dan pada waktu subuh, Nabi Muhammad kembali semula ke Kota Mekah. Dan selepas itu tersebarlah berita-berita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj ini di kalangan penduduk Mekah. Dan ramai yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini mengada-ngadakan cerita. Dan ada juga yang mengatakan baginda sebenarnya ada sihir kerana berkata benda seperti ini. Dan ada juga sahabat yang berteguh, yang imannya masih lagi teguh dan membenarkan segala kata-kata Nabi itu. Antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana As-Siddiq membawa maksud membenarkan. Dan ini terbukti apabila Sayyidina Abu Bakar ini telah membenarkan segala kata-kata Nabi. Dan peristiwa ini tercatatlah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Antara pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa ajaib yang benar, di mana beriman kepada perkara-perkara gaib termasuk dari sebagai rukun iman, salah satu daripada rukun iman. Jadi janganlah kita menolak cerita Isra' dan Mi'raj ni kerana ia adalah sebahagian daripada rukun iman. Baik, sekian itu saja video daripada saya pada kali ini. Segala silap dan kekurangan mohon dimaafkan. InsyaAllah apa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.